Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua ya. Okey, macam ni lah cerita dia. Pendekkan kata, murid-murid yang saya hormati sekalian 5 Alpha ya. Dalam minggu ini, kita sekolah memang perlu isikan markah, laporan PBD fasa 2 anda. Fasa 2, bukan fasa 3 lagi ya. Fasa 3 finalize lah, fasa 2. Jadi, cikgu sekarang memang tengah nak mengemas kini markah PBD semua. Menjadi isu sekarang ialah bahagian domain penyiasatan saintifik. Domain penyiasatan saintifik. Jadi murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa ya. Mengikut DSKP anda seperti di skrin. Buka skrin ya. Hari ini kita guna masa yang pendek saja untuk Google Meet. Lepas itu kamu perlu buat kerja dah ya. Jadi seperti yang cikgu dah sebut 100 kali pun ada dah. Kamu ada eksperimen wajib yang perlu buat. Perlu buat dengan menghantar laporan eksperimen yang lengkap. Jadi mungkin anda tertanya je macam mana saya nak dapat TP6 untuk laporan eksperimen. Jadi sebelum Jeku pergi bahagian rubrik, maksudnya pembahagian markah itu semua. Jadi untuk tingkatan 5, kamu boleh tengok pada skrin anda sekarang ya, murid-murid. Ini ada DSKP, sepatutnya Jeku ada satu senarai yang pendek lagi, tapi Jeku nak bagi yang faham. Okey, jadi kita akan fokus untuk buat yang dua pertama ini dulu lah. Okey, dua pertama ini dulu. Dua ini dulu, kita nak buat ini dua. Yang lain tu sabar. Okey, ada. Kita memang perlu buat semua terpaksa. Tapi macam mana nak buat itu, kita masih tengah fikir. Namun perlu buat. Sekurang-kurangnya perlu ada laporan. Jadi mungkin anda akan fikir je, salin laporan lagi kan, sabar-sabar. Jadi untuk dua-dua eksperimen ini, kamu boleh tengok di dalam buku anda. Cikgu pun dah letak di dalam Google Classroom ya. Okey, yang pertama ni muka surat 9, yang kedua ini muka surat 20. Okey, jadi bagaimana pemakahan diberikan? Jadi kalau anda hantar laporan, sekarang laporan fizikal cikgu tak boleh terima lagi. Cikgu boleh type ke tak boleh type? Jawapan dia, saya tak terima type. Saya tidak terima type. Untuk universiti boleh type, itu cerita lain. Peringkat sekolah tak terima sebab kami ketika berbincang pun di mana-mana sekolah, elakkan murid daripada copy paste. Untuk copy paste, kita nak elakkan isu itu je. Jadi tulis tangan sekurang-kurang benda itu nampak lebih elok, okey, lebih formal. Jadi murid-murid seperti yang anda tengok kat sini, okey, jadi ini rubrik pemakahan dia lah. Okey, rubrik pemakahan. Jadi untuk dapat TP6 ini bukannya pergi buat eksperimen, menjalankan eksperimen saja, tidak. Kalau kamu tengok pada skrin anda sekarang, siapa yang terfikir tak buat eksperimen itu tak boleh nak dapat markah, salah ya. Jalankan eksperimen ini baru sampai TP2 je, maksimum TP2 je pun. Okey, jadi untuk anda faham, laporan anda yang kemas dan lengkap sehingga ke kesimpulan. Cikgu, bukan semua eksperimen ada kesimpulan je. Eksperimen ada dua jenis. Satu, pemerhatian. Pemerhatian maksud dia, kamu memerhati, kamu catat dan kamu buat perbincangan. Okey, habis cerita. Ada yang kamu diminta untuk menguji hipotesis. Hipotesis maksud dia, kamu akan ada pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu apa itu kan, tak apa. Nanti buat ulang kaji semula. Jadi kamu akan kaitkan pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kait, buat satu pernyataan. Okey, jadi benda itu sampai ke kesimpulan, bolehlah kamu dapat TP6 kalau kamu tengok rubrik ini. Rubrik ini bukannya yang dikeluarkan oleh KPM, tapi adalah dibincang oleh guru-guru tertentu ya. Jadi laporan, bagus ya, tadi ada murid tanya, rasanya buruan yang tanya kan, salin apa yang dalam Google Classroom kan? Tak ya. Dalam Google Classroom itu, cikgu telah kongsikan benda ini ya. Kejap ya, sabar. Okey. Cikgu dah share, lebih kurang sama. Okey, jadi ada dua laporan di sini kalau anda tengok. Yang pertama yang cikgu cakap, menyediakan slide mikroskop zon pembahagian sel dan juga untuk zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Okey, muka surat 9. Kalau anda tengok buku teks pada skrin ataupun buku anda, muka surat 9. Okey, murid-murid ada kat sini ya. Jadi
contoh cikgu dah bagi, ya bahagian ini kamu boleh salin lah. Namun, ada betul ke semua sama? Tidak ya? Tidak. Untuk laporan sains, sekurang-kurangnya anda perlu tahu laporan sains prosedur. Prosedur perlu tukarkan bentuk ayat dia, okey, daripada aktif kepada pasif. Kata siap je lah. Aktif yang maksudnya kamu berikan kata kerja dulu, barulah nak kata nama lah. Tapi untuk yang sekarang kita, kenapa perlu tukarkan bentuk ayat itu? Supaya menunjukkan anda telah siapkan eksperimen selepas eksperimen. Okey, dia bukannya apa tau, tapi perlu faham kenapa kita perlu tukarkan bentuk. Cikgu tak nak nanti kamu dah habis belajar sains pun kamu akan cakap, oh kenapa kita tukar, tapi tak tahu. Sekali lagi, kamu tukarkan bentuk itu untuk menunjukkan kamu telah membuat eksperimen tersebut. Sudah habis. Jadi sudah direndam, sudah okey? Jadi bentuk pasif. Okey, dan macam mana kamu nak lukis? Cikgu, saya tak buat eksperimen ini. Jadi tak buat eksperimen ini. Jadi, macam mana saya nak lukis zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel 1, 2 dan zon pembezaan sel untuk kacang hijau. Jadi dalam cikgu punya apa panggil itu macam mana kata dalam slide cikgu ini, okey. Cikgu telah memberikan beberapa gambar aja lah. Ini bukan kacang hijau tapi barley dan juga padi. Jadi untuk memberikan gambaran apa yang berlaku, okey. Dan kamu akan ambil bahagian hujung akar, radikal ataupun akar ya. Lepas tu kamu perlu lukis. Cikgu lukis macam mana? Okey, jadi ini adalah contoh-contoh gambar yang ditunjuk oleh pelbagai pokok. Jadi saya nak memberikan gambaran bahawa hujung akar memang berbentuk macam ni lah. Jadi harap semua terima. Dan kamu diminta untuk melukiskan benda ni. Cikgu, biar betul ni, melukis benda macam ni. Ya, lukis dengan tangan, tunjukkan 3 zon yang berbeza, menunjukkan sel-sel itu ada bentuk yang berbeza. Okey, seperti kalau anda tengok, ini macam ni. Okey, ini memang laporan eksperimen, maksudnya sekolah yang lain. Jadi, memang cikgu mereka pun bagi, okey, dan dia memang minta murid itu lukiskan dan labelkan zon-zon tersebut. Perlu nampak perbezaan antara sel-sel di zon yang berbeza. Sebabnya dalam buku ini, kalau anda tengok buku teks, kamu dikehendaki menjawab perbincangan ini soalan. Okey? Jadi berapa zon yang dapat diperhatikan? Confirm 3, tak ada isu di sini. Confirm 3, murid-murid 3 zon ya. Jadi kamu tengok dan terangkan bentuk dan struktur sel-sel yang dapat diperhatikan di antara 3 zon hujung radikal anak benih. Siapa ada soalan untuk eksperimen pertama? Siapa ada soalan untuk eksperimen pertama? Bunhan dengar ya, kamu tak buat. Siapa yang tak hantar laporan itu, cikgu akan bagikan TP1 dulu ya. Jangan nanti argue pula ya, sebab saya tak ada evidence ya. Murid-murid yang saya hormati. Okey, untuk tingkatan 4 pun sama. Nanti lepas buka sekolah, kamu perlu cari balik. Yang dah hantar. Tapi kalau cikgu hilang, sorry ya. Nasib anda lah, perlu buat semula lagi. Aduh, sakit hati kan? Mami sawah. Jadi, sekarang siapa yang ada soalan untuk eksperimen tingkatan 5 yang pertama? Jangan diam je. Saya cikgu takut ini. Fatin, boleh faham Fatin? Fatin, are you there? Jonathan, can you understand? Boleh, tetapi laporan saja ke? Yang eksperimen sebenarnya tak perlu buat? Saya perlu 2 laporan sebelum Khamis ni. 2 laporan. Satu lagi kat bawah, sabar. Jadi buat laporan je. Dan bayangkan kamu sedang buat eksperimen. Cikgu, boleh bayangkan ke murid-murid? Saya pernah suruh kamu buat yang untuk sel bawang dan juga sel pipi. Jadi tak ada isunya kamu kata cikgu saya tak pernah buat eksperimen. Pentingnya kamu pernah guna mikroskop cahaya.
Faham ke tak? Jadi untuk pengetahuan semua, di dalam makmal kita memang pun ada slide yang telah siap dibuat. Okey. Dia biasanya untuk kita perhatikan pembahagian sel peringkat-peringkat dari profasa, metafasa, anafasa, telur fasa. Dia memang nampak jelas lah. Sebab pewarna yang kita guna ini, nama dia kalau anda tengok di sini, dah cakap ya, merit acetoosin. Acetoosin. Okey, kalau kamu nak pergi carikan pembelajaran tambahan, kamu nak buat di dalam perbincangan, pewarna acetoosin adalah untuk apa? Kita tulis kat dalam perbincangan, tak ada masalah. Jadi kamu akan nampak sebenarnya sangat jelas lah di bahagian pembahagian sel itu, zon pembahagian sel itu ada kromosom bentuk yang berbeza. Yang kat tengah-tengah itu biasa profasa lah. Lepas itu semua berbaris kat tengah itu dah pergi ke metafasa. Tarik itu kamu akan nampak kromatik itu ditarik. Akan nampak jelas lah. Tapi itu adalah slide yang telah disediakan. Yang isu untuk eksperimen ini ialah kamu tanamkan kacang hijau, tunggu dia dah jadi tauge. Tauge itu kamu keluarkan bahagian radikal hujung akar dia itu. Nah ini lah. Kacang hijau ni kamu keluarkan radikal dia itu. Kamu warnakan, staining, warnakan dia. Bukan guna color warna ya. Memang warna macam cara kamu warnakan untuk yang sel apa panggil itu bawang dan tengok di bawah mikroskop. Tapi kamu tak perlu zoom in sangat dah. Kamu perlu tengok hanya dalam 10x saja. Lepas sebab kamu nak tengok tiga zon tersebut. Kalau zoom in kamu tengok satu bahagian saja. Memang 10x pun memadai dah. Kamu akan nampak semua dengan jelas. Siapa tak faham? Hashika, can you understand? Yes. Don't say yes later or you got problem. I don't know. My point is, if any one of you got any questions, please inquire now or ask in this session. Hopefully there won't be any questions. Hopefully I hope so. The rest of you, yang lain? Faiza? Faiza, are you there? Do you have problem? Okey, cikgu. Baik. Jadi cikgu sambung ya. Jadi itu adalah eksperimen muka surat yang ke-9 ya. Buku teks perlu buatkan laporan. Sekali lagi, bukan salin ya. Memang tak lengkap pun ya. Kalau kamu tengok yang cikgu bagi ni, kamu perlu lukis dan kamu perlu jawab soalan perbincangan. Perlu tulis balik soalan itu ke tidak? Tak perlu. Tak perlu. Kalau nak tulis pun cikgu tak akan tolak markah kamu. Okey? Kalau tulis semula pun tak apa. Tak salah pun. Tapi hanya fikir kenapa nak tulis soalan itu kan. Jadi perbincangan, okey. Soalan jawab pun macam tu je. Lepas tu eksperimen kedua, muka surat ke-20. Ini penting ya. Okey, sebenarnya cikgu tak setuju ini adalah eksperimen yang ada pemboleh ubah. Tapi dalam buku teks dia dah bagi bentuk macam tu. Bentuk yang maksudnya menguji hipotesis katanya. Sebab hipotesis ini pun jenis yang hipotesis lemah lah. Bukan menguji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas. Dia hanya lebih kepada membuktikan. Maksudnya memerhatikan benda itu tersebut. Tetapi dah diberikan dalam bentuk itu, okey kita pun buat je lah. Jadi muka surat 20, lengkung pertumbuhan. Okey. Cikgu, kita perlu tanam pokok jagung ke dari benih jagung? Okey, murid-murid. Tak perlu. Cikgu dah bagikan kamu link untuk tengok percambahan untuk benih, panggil apa itu? Benih jagung. Kamu boleh tengok di sini, ada link dia, kamu nanti tekan nanti pergi tengok. Dalam YouTube, dalam Google Classroom pun cikgu dah bagi ya. Kalau kamu tengok Google Classroom ini, murid yang saya hormati sekalian, cikgu pun ada bagi ya. Maksudnya pemerhatian yang boleh kamu tengok. Kenapa perlu tanam 30 biji? 30 biji pastikan semua itu perlu bercambah. Okey, murid-murid, sebabnya dalam eksperimen ini, okey, kamu akan mengukur jisim kering, okey, jisim kering, dry mass ya. Jadi seperti yang cikgu dah cakap, jisim kering ini maksud dia kamu akan bakarkan, bukan bakar lah, maksudnya lebih kepada panaskan dia lah. Kalau kata bakar dia dah naik api kan, dipanaskan dia di dalam ketuhar awan lah, supaya dia hilangkan semua air dan tinggalkan jisim dia yang tidak mengandungi air, jisim kering.
Jadi lebih jitu. Kita guna istilah jitu lah, more accurate. Okay. Lebih jitu di sini. Jadi 30 biji benih dibahagikan kepada setiap 21 hari ini, sini 10 ke atas setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi benda ini kamu akan setiap 3 hari, benda itu bermulalah daripada hari yang pertama kamu tanam 30 biji. Setiap 3 hari kamu akan random, secara rawak ambil 3 biji keluar untuk menimbang jisim kering dia. Dan kamu sekali lagi diminta untuk menulis prosedur dia, tukarkan struktur ayat dan faham apa yang berlaku. Dan dalam laporan ini telah diberikan keputusan untuk benda yang kamu harus buat sendiri. Maksudnya kamu perlu timbang sendirilah biji benih tersebut. Okey? Siapa ada soalan untuk yang ini? Siapa ada soalan? Jadi kamu diminta untuk mencari purata. Okey, kamu akan buat sendiri macam mana cari purata itu. Tambahkan 3, tunjukkan jalan kerja dia. A campur B campur C. Campurkan semua, bahagi 3. Dapatlah nilai tersebut. Kamu perlu buat semua benda ini. Lalu melukiskan graf. Okey, lalu melukiskan graf seperti yang cikgu tunjukkan di mata anda. Graf itu perlu ada tajuk. Cikgu pun dah tunjuk kat sini tajuk. Tuliskan dalam huruf besar ya. Perlu buat dalam kertas graf ke tak? Ya. Setiap eksperimen kertas test pad yang berbeza. 2 eksperimen maksudnya ada 2 test pad sekurang-kurangnya. Okey. Dan lengkapkan, pastikan graf itu okey, ada Y, okey, X dan juga kosong. Okey, hati-hati ya. Pastikan ada unit. Pastikan ada unit. Kalau sini adalah gram. Jisim kering biji benih jagung, sepatutnya dia ada tulis gram. Melawan masa hari. Di sini dia punya unit ialah hari. Jadi kamu akan plotkan graf itu cantik-cantik dengan data, kita kongsi data yang sama di sini. Jadi kamu akan lukiskan graf itu, nampaklah panggil apa itu? Lengkung. Pertubuhan untuk benih jagung. Lepas tu jawabkan perbincangan dan jawabkan kesimpulan. Kesimpulan untuk eksperimen yang ada hipotesis ya. Pentingnya untuk anda tulis hipotesis diterima ya. Kalau tak tulis memang akan kurang 1 markah ataupun kurang 1 TP. Patutnya kamu dapat TP 6 akan jadi TP 5. Sebab satu laporan eksperimen yang baik untuk kesimpulan mesti menguji balik ke hipotesis dan menerima hipotesis yang kamu telah cadangkan. Kalau hipotesis tidak diterima, maksudnya salah, kamu sepatutnya buat semula eksperimen itu dan buktikan hipotesis itu betul. Kalau masih tak dapat, ubahkan hipotesis. Sepatutnya macam tu. Itulah amalan penyiasatan saintifik. Okey, dan gambar raja ini kamu pun nampak di bawah ini, ya, neraca elektronik, makmur kita memang ada. Dan juga itu ada benih jagung. Siapa ada soalan? Mula-mula siapa ada soalan? Tan Simi ada soalan tak? Tak ada. Tak ada ya? Yang lain okey kan? Saya tahu semua tengah penat lepas kelas saja, tapi cikgu berharap kalau ada soalan sila kemukakan sekarang daripada nanti nak buat baru tanya. Dan jadi siapa yang ada soalan? Sebelum cikgu pergi ke bahagian menghantar laporan tersebut. Saya ada soalan. Apa dia? Cikgu, yang laporan itu kena lukis jadual ke tak? Ataupun terus tulis tajuk, lepas tu di bawah terus tulis. Jadual perlu buat lah. Jadual itu wajib. Yang mana? Yang mana? Ini. Bukan jadual, saya dah ada contoh. Jadual maksudnya lukis satu table yang ada 2 kolom. Satu kolom tulis hipotesis, lepas tu kolom lain. Ini kalau kemas lah. Kalau tak kemas, kamu pentingnya mesti tulis tujuan dot-dot je. Perlu letak dalam bentuk jadual ini ke tak? Ikut
ikut kreativiti. Kalau kamu nampak kemas, apa salah? Apa salah? OK 咯，faham cikgu. Kalau kamu nak tanya benda macam ni, cikgu agak terkilan lah sebenarnya. Bukan soalan pun ni. You kan? Okay, jadi maksud cihin dia, adakah tak perlu buat dalam bentuk kotak ini? Ikut. Sebenarnya tak perlu. Sebab benda ini nak nampak kemas, sebelah kiri itu adalah tajuk lah untuk bahagian-bahagian dalam laporan eksperimen. Tapi ketika kamu tulis pun memang perlu ikut cara macam ni. Perlu ikut. Maksudnya tak semestinya adalah kotak, tapi kiri perlu tulis tujuan, pernyataan masalah, hipotesis pun boleh ubah. Jadi kamu akan nampak perbezaan antara dua laporan ini. Yang pertama ini kita panggil lebih kepada amali pemerhatian. Amali pemerhatian. Jadi dia tak ada hipotesis. Macam kita punya eksperimen untuk tengok sel bawang dan sel haiwan. Pemerhatian je. Dia bukan nak test, sel haiwan benda macam tu kan. Jadi yang kedua pula, kita diberikan hipotesis. Jadi kita perlu uji hipotesis. Ini adalah amali eksperimen. Dia lebih kepada eksperimen sebenarnya. Eksperimen untuk menguji hipotesis. Okey. Jadi ada perbezaan lah. Tapi benda ini dua-dua pun dikira laporan sains. Tak ada isu pun, laporan biologi. Okey. Siapa ada soalan? Kalau tak ada, anda boleh mula buat selepas ni. Macam mana kamu nak hantar ya murid-murid? Hantar melalui yang terbaik. Cikgu dah bagi tahu terbaik ialah Google Classroom. Maksudnya kamu nanti lepas dah buat ini, kamu pergi ke link assignment ini, kamu snap gambar, hantar. Gambar je dulu. Cikgu tak nak tanda benda ini dulu. Gambar, cikgu tengok kalau benda itu elok. Okey. Cikgu akan janji TP5 dulu. Tapi TP6 ke tak 6, perlu hantar ke tangan. Cikgu nak tengok semua elemen yang ada untuk ini. Murid-murid, saya tunjuk sekali lagi ya, rubrik. Ini dia. Okey, sampai ke membuat kesimpulan. Okey, baru boleh bagi anda TP6. Jadi kalau anda buat tak kemas, buat tak betul, kesimpulan yang patut ada hipotesis diterima, tulis hipotesis diterima, kamu tak tulis, salah. Okey, itu yang form 4 punya kamu dah buat. Form 4 punya nanti markah itu akan pindah, tapi laporan itu perlu ada terdahulu. Okey, nanti ya, datang sekolah hujung ataupun awal bulan 9 kata mereka kan. Jadi sekarang pentingnya untuk siapkan laporan ya. Siapa ada soalan lagi? Kalau Google Classroom kamu tak boleh nak hantar, tak boleh nak buka, isu dia laptop rosak ke apa kan. Handphone, snap gambar, WhatsApp pun cikgu terima. Tapi pastikan jelas lah, jangan ambil gambar kabur, tak nampak tulisan lah. Okey? Soalan? Noning, okey Noning? Kok siang okey? Okey, siapa-siapa di sini kalau boleh minta tolong bagi tahu siapa ya? Afika. Afika kan hilang radar kan. Cikgu pun tak tahu mana dia sekarang. Cikgu nak call dia tahu lepas ni. Jadi minta tolong lagi sekali lagi Afika. No, Afika, betul kan? Yang tak ada markah presentation hari tu 2 orang kan? Satu Afika kan, betul kan? Jonathan. Jonathan? Am I right? Not sure sir. Not sure. Okay. Tak nak kacau lah. Jadi macam tu, cikgu pun akan hubung dia. Jadi bagi tahu siapa yang tak ada di sini. Sini sekarang ada 20 orang saja. Yang tak ada 6 orang itu, tolong bagi tahu mereka ya. Siapkan laporan itu, hantar ya. Boleh ya? Cikgu harapkan anda semua ya tolong menolong ya. Yang tak datang, tolong ya. Irfan tak ada. Irfan kan? Jadi Irfan tak ada. Siapa lagi tak ada, cikgu pun tak tahu lah nama dia. Nadia Farisha pun tak ada rasanya. Betul lah tu. Biasanya dia kan ada banyak komen juga kan. Jadi tolong bagi tahu mereka, siapkan laporan, hantar paling lewat pada hari Khamis sebelum 12:30 malam lah. Khamis ya. Saya perlukan benda itu sebelum Khamis ya, untuk memberikan markah PBD bahagian penyiasatan saintifik form 5 tu supaya dia tak kosong. Kalau tidak semua TP kosong tu. Okey? Ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu nak tamatkan kelas untuk kamu sejam ni buatlah laporan itu. Okey? Kamu boleh share antara kamu semua. Siapa yang nak download daripada Google Classroom itu, share antara kamu semua pun boleh, silakan. Tapi yang penting buat. Yang penting buat. Okey?
Soalan? Kalau tak ada, cikgu tamatkan kelas hari ini ya. Okey, itu saja daripada sesi hari ini. Terima kasih semua. Kita akan jumpa besok. Okey, besok untuk tengok apa ada masalah apa-apa. Kalau tak ada, kita sambung belajar untuk yang pewarisan. Okey. Kalau ada masalah untuk laporan itu, kita perbaikikan sama-sama. Okey. Kok Siang, okey, Kok Siang. Kok Siang diam saja ni, cikgu takut ni. Kok Siang? Okey, okey. Okey ya, itu saja hari ini. Jadi boleh tutup dah. Anda boleh pergi buat laporan. Yang nak rehat-rehat selepas kelas bahasa Cina, boleh rehat. 1 jam rasanya aku rasa cukup lah untuk kamu buat 2 laporan yang lengkap dan cantik. Tuliskan cantik-cantik, lepas itu snap gambar hantar pada cikgu. Itu je. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Kamu Terima kasih, cikgu. Mesti cikgu. 老师啊，这样明天就是 rehearsal 那个 sales ，OK。所以你要我怎么？我不懂老师要不要 join 啊？我等一下我等一下我才问，就这样哦。哦，忘记